yang menjadi ketua orang Yahudi. Di sebelah kanan ialah tentera yang paling jahat British bernama Lawrence of Arabia, yang berusaha untuk mengambil bumi Palestin untuk dijadikan sebagai negara haram Israel. Lalu orang Yahudi ini bertemu dengan sultan yang terakhir, yakni Sultan Abdul Hamid, meminta untuk sewa tanah di Palestin untuk orang Yahudi. Sama seperti Francis Light menulis sejarah bahawa dia membuka Pulau Pinang, sebenarnya dia menyewa tanah daripada Sultan Kedah. Lalu inilah perkara yang sama yang berlaku. Francis Light ialah dihantar oleh Belanda, dihantar oleh utusan yang sama, yakni Yahudi Nasrani. Lalu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid bahawa bumi Palestin ialah bukan bumi saya, Palestin ialah bumi umat Islam. Dia tulis surat ini yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Dia kata, "Answer Dr. Hazel bitakhas khadwal jadidah fi hadzal mawda' fa inni la astati' an artahalli an shibrin wahidin min ardi Palestin. Ini lastu fahiya lastu milki yamini bal milku ummat al-islamiyah. Faqad jahada syambi fi sabilil hard wa warahahu damahu." Ila akhir. Dia kata seperti berikut. Pesan kepada Dr. Hazel bahawa jangan mimpi untuk mendapatkan bumi Palestin. Bumi Palestin ini bukan milik saya, tapi milik umat Islam sepenuhnya. Dan oleh sebab itu, saya tidak akan berikan sejengkal bumi Palestin ini, sebab kami dapat dengan darah, kami pertahankan dengan darah. Sekiranya kamu inginkan bumi ini, maka darah juga perlu ditumpahkan. Itulah jawapan Sultan Abdul Hamid, sultan yang sangat tegas, dan dia perlu dijatuhkan. Kerajaan Utsmaniyah adalah kerajaan Islam terakhir. Maka tentera Berikat yang dikatakan mereka sedang berperang, sebenarnya mereka sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan Islam yang terbesar, kerajaan Utsmaniyah. Maka British sebelah kiri ini Churchill, di sebelah tengah itu namanya Truman, presiden mereka, Mussolini daripada Itali, kita lihat Stalin daripada Rusia, dan seluruh tentera-tentera Berikat telah bersatu untuk menghancurkan kerajaan Islamiyah Utsmaniyah. Bagaimana caranya? Maka mereka dapat satu cara. Mereka bertemu dengan orang ini. Ini namanya Gubernur Mekah, jadi dilantik oleh kerajaan Utsmaniyah, bernama Syarif Hussein, ia ini keturunan Rasulullah. Lalu mereka bertemu dengan orang ini dan mengatakan, apakah Tuan tidak tahu bahawa Khalifah Islam harus berada di tangan Tuan? Sebab Rasulullah bersabda, Khalifah harus berada di tangan Quraisy. Dan Utsmaniyah bukan orang Quraisy, Tuan orang Quraisy. Sekiranya Tuan ingin mengambil kerajaan Utsmaniyah, saya boleh tolong Tuan. Maka cucu Rasulullah ini ataupun zuriat Rasulullah ini bersama dengan Yahudi, bersama dengan British, menentang kerajaan Utsmaniyah, dan kalahlah kerajaan Utsmaniyah buat selama-lamanya. Lalu inilah gambar yang cukup menyayat hati. Raja Utsmaniyah telah dilucutkan oleh muftinya sendiri di atas nasihat Yahudi dan Nasrani. Maka berakhirlah kerajaan ini pada tahun 1924. Mereka ingin menubuhkan kerajaan Yahudi di Palestin, dan apabila mereka minta Yahudi sekali lagi pada Syarif Hussein, Syarif Hussein kata, saya tidak boleh memberikan Palestin sebab Palestin bukan bumi saya. Kalau kamu tidak bagi, kami akan jatuhkan kamu. Itulah nasib bagi pengampu dan mereka yang bekerjasama dengan musuh Islam. Dia dijatuhkan. Dan British dan Yahudi bertemu orang ini. Orang ini ialah ketua Badui. Dia adalah seorang perkasa, tingginya sampai 7 kaki. Tidak siapa yang dapat melawannya. Namanya Abdul Aziz. Dia temu orang ini, apakah Tuan ingin menjadi khalifah umat Islam? Saya telah lama ingin menjadi khalifah. Apakah Tuan sanggup untuk menyerahkan Palestin kepada kami untuk dijadikan negara Yahudi? Kalau saya angkat Tuan menjadi khalifah, tak ada masalah. Buat perjanjian. Dia bertulis surat ini. Di atas itu tulisan asalnya, di bawahnya saya tulis dalam bentuk yang baru, modern. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Fawsal al-Saud wa tarfa al-famaratin lisabas Kaukas mandub Britania al-nuzma la min indi min inta Palestin lil masakin al-yahud lil masakin al-yahud awrihim kama tahru Britania allati la akhruj an ra'yiha hatta tasihha sa'ah. Saya Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman, keluarga Saud, dengan ini berikrar dan mengiktiraf 1000 kali pengiktirafan kepada duta British yang bernama Bas Kaukas bahawa saya tidak halangan untuk menyerahkan Palestin kepada Yahudi yang miskin atau yang lainnya, dan saya tidak akan tarik balik
penyerahan ini sampai hari kiamat. Itulah sejarah yang belum tertulis. Dan dia dijemputkan mereka oleh Presiden Roosevelt yang berkuasa ketika Perang Dunia Kedua, dan diucap katanya, Tuanlah sahabat kami yang sebenarnya. Dan apabila jatuh kerajaan Osmaniyah, maka jatuh seluruh negara Islam. Apabila kerajaan Islam sudah tidak pelindung, maka Turki telah jatuh, Iran jatuh, Iraq sudah jatuh, Jordan sudah jatuh, Palestin telah terlepas, Libya, Mesir, Sudan, Algeria, Morocco, India, Malaysia dan Indonesia seluruh telah jatuh satu demi satu, dan semuanya telah jatuh ke tangan penjajah. Akibatnya Sultan Osmaniyah telah jatuh. Selagi Osmaniyah wujud, Barat tidak begitu berani untuk menceroboh negara Islam. Dan Mekah ini ialah Masjidil Haram yang dibina oleh Osmaniyah, tapi bangunan ini sangat dibenci oleh keluarga Saud. Ketika Osmaniyah, Mekah ialah bumi umat Islam. Ulama daripada Nusantara, daripada alam Melayu bebas untuk bermaslahatin, sebab Mekah ialah bumi umat Islam dan ditabirkan oleh Khalifah Islam yang memberikan Mekah dan Madinah sebagai bumi Islam yang percuma. Tidak ada visa, tuan boleh pergi bila-bila masa. Duduklah di sana, belilah harta. Dan ulama kita bermaksud di sana, ulama India ramai di sana, ulama Parsi ramai di sana, ulama Dagestan pun ramai di sana, sebab Mekah dan Madinah bumi umat Islam seluruhnya. Sayang apabila keluarga ini telah mengambil alih, bumi ini disahkan sebagai bumi keluarga kami. Kamu semua minta izin pada kami untuk datang ke Mekah, sebab ini tanah bumi keluarga kami. Dan sebagai balasan, British dan Yahudi minta hotel untuk dibina di Mekah. Hotel Hilton. Hotel yang paling dekat dengan pintu Masjidil Haram ialah hotel ini, simbol persahabatan Yahudi dan Arab Saudi. Dan di Madinah, hotel yang paling dekat dengan Masjid Nabawi ialah Darut Tauhid, dan nama asalnya ialah Intercontinental. Di bawah Sofwah ada makhluk ini, namanya Starbucks Coffee. Ini tandanya siapa di mana negara ada Starbucks, maksudnya dia terjajah oleh kapitalisme, liberalisme, pragmatisme Yahudi. Mekah telah dijajah. Rupa-rupanya Mekah bukan bumi kita, tuan-tuan. Inilah sebab kawan-kawan kita yang balik Saudi cukup marah dengan saya. Dia kata itulah pemimpin yang terbaik. Saya katakan bahawa mereka naik kerana disokong oleh Yahudi dan juga British dan juga Amerika dan Perancis dan Itali dan Rusia. Dan oleh kerana bumi itu bumi mereka, mereka yang menentukan peraturan, mereka menaikkan bayaran visa untuk bulan Oktober ini. Sebaik saja jemaah haji kembali ke negara masing-masing, maka umrah dan ziarah akan dinaikkan. Siapa yang pergi kali kedua 200, bukan 200 kan, 2.000 rial. Kali yang ketiga kata pergi kali ketiga 3.000 rial. Ini bukan bumi, tuan-tuan. Dan seluruh struktur Masjid Al-Haram yang dibina oleh Osmaniyah telah diruntuhkan. Kononnya untuk meluaskan masjid ini, tapi sebenarnya untuk menghapuskan tanda-tanda tamadun atau kesan daripada Osmaniyah. Dan Indonesia minta untuk membina hotel di Mekah, ditolak mentah-mentah. Malaysia lebih bijak dan diberikan hak untuk membina hotel di atas bukit. Dan cukup sayang terlihat apabila Masjidil Haram mempunyai hotel yang bertaraf 5 bintang, 6 bintang, maka siapakah jemaah haji yang bakal mampu untuk sampai ke Mekah pada masa 30 tahun akan datang? Saya jangkakan umat Islam